Okey, jom kita sambung soalan trial Melaka 2025. Okey, 2025. Soalan nombor 5. Okey, dikata Raja 4 menunjukkan penguraian pepejal M kepada pepejal kuprum 2 oksida dan gas N. Okey, bila kata penguraian, maksudnya dekat bab garam. Kesan haba ke atas garam. So, ada dua je. Selalunya ada dua je. Garam yang terurai apabila dipanaskan. Garam nitrat ataupun garam karbonat. Okey, kalau garam nitrat dipanaskan, kita akan dapat 3 hasil. Kita akan dapat logam oksida, nitrogen dioksida dengan oksigen gas. Tapi kalau garam karbonat, okey, garam karbonat kita panaskan, kita akan dapat 2 sahaja hasil dia, iaitu logam oksida dengan karbon dioksida. So soalan dia akan selalu bagi satu bahan dipanaskan, okay, dia akan bagi hasil. So bila kita tengok ada 2 hasil, so bila 2 hasil maksudnya garam karbonat lah benda ni. Gitu. Kalau hasil dia ada 3, maksudnya dia adalah garam nitrat. So dalam kes ni ada 2 hasil, maksudnya dia adalah garam karbonat. Okay. So kita dah tahu dia adalah garam karbonat. Kemudian gas N, kalau karbonat, gas N, CO2. So N ini adalah CO2. Kemudian yang ini adalah logam oksida. So logam oksida kita adalah CuO. Okey. So bila logam oksida kita CuO, maksudnya kita ada logam kuprum dekat sini. Bila kuprum dekat sini, maksudnya dekat depan kita pun adalah kuprum. So Cu2 plus dengan CO3 2 minus 2 Allah. Cu2 plus CO3 2 minus. So kita akan dapat CuCO3. Gitu. Okey. Apa logam yang berada di sini menentukan kation dekat depan ni tadi. Okey. Alright. So cikgu dah dapat lah. Ini adalah kuprum 2 karbonat, kuprum 2 oksida, karbon dioksida. Okey. So kita tengok, nyatakan warna garam, warna kuprum 2 oksida. Okey, warna kuprum 2 oksida adalah hitam. Benda ni ada dekat nota wish teacher garam ni. Wish teacher garam ni kat sini. Semua logam oksida warna putih kecuali kuprum 2 oksida warna hitam. Okey. So kuprum 2 oksida ni jawapan dia warna hitam lah. Okey. Kenal pasti pepejal M. Kita dah kenal pasti dah. Pepejal M tadi adalah CuCO3. Bila kenal pasti, nak tulis formula boleh, nak tulis nama pun boleh. Kuprum 2 karbonat. Okey. And then soalan B1, bagaimana tindak balas dilakukan? Okey, bila kita kata dipanaskan, benda ni reaction 1 ni adalah cikgu kata tadi kesan haba ke atas garam kan. Kesan haba tu membawa maksud garam kita ni, pepejal garam kita ni dipanaskan dengan kuat. So dekat sini pepejal M dipanaskan, pepejal M dipanaskan dengan kuat. Itulah cara tindak balas 1 dilakukan. Okey, tuliskan persamaan kimia seimbang. Kita dah dapat dah kat atas ni, yang ni. Okey, kita bawa balik je lah. CuCO3 arrow CuO plus CO2. Cu ada 1, karbon ada 1, oksigen ada 3. 1, 2, 3. Okey, selesailah. Okey. Kemudian lukis gambar raja berlabel. Okey, bila lukis ni tulis gambar cikgu tak cantik sikit lah, tapi cikgu cuba dia mesti ada tabung uji itulah. Dalam tabung uji adalah pepejal M kita tadi yang kita nak panaskan. Okey, ini adalah pepejal M. Pepejal M. Okey. Alright, lepas tu mestilah ada salur penghantar. Dia akan hantar apa? Bila kita kata kuprum 2 karbonat dipanaskan tadi, dia kan akan menghasilkan gas karbon dioksida. So dia nak hantar gas karbon dioksida lah. Ni gabus.
Kenapa kena ada gabus? Supaya gas tu tidak terbebas keluar. So, kita nak hantarkan gas ni ke sini saja. Tapi ada apa dekat sini? Okey, lagi satu, gabus tu dia mesti lebih daripada telinga. Ni telinga. Gabus tu mesti lebih daripada telinga lah. Okey, dekat penghujung saluran hantar tu ada satu lagi tabung uji yang mengandungi air kapur. Itu adalah air kapur. Okey. Dekat sini tak payah ada gabus pun tak apa. Sebab mana ada gas pun. Gas memang dialirkan direct terus masuk ke dalam air kapur. So, bila kita ingat balik ujian pengesahan karbon dioksida, alirkan gas karbon dioksida ke dalam tabung uji yang mengandungi air kapur. Air kapur akan menjadi keruh. Okey, betul. Alright. Kemudian ditanya, huraikan secara ringkas ujian pengesahan. So, mesti ada what you do, what you observe. WD, WO. Okey. So, alirkan gas N ke dalam air kapur. Kenapa gas N? Sebab tadi kan kita kata ni, ni gas N. Okey, alirkan gas N ke dalam air kapur. Air kapur menjadi keruh. Okey, itulah what you do, what you observe. Ini untuk gas CO2. Kalau gas H2, kita akan kata, kita tambah sikit lah. Letakkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji kan. Mulut tabung uji. Bunyi pop akan terhasil. Bunyi pop terhasil. Itu untuk hidrogen. Kalau oksigen, sama juga. Letakkan kayu uji berbara pada mulut tabung uji. Okey, lepas tu what you do dah ada. What you observe, kayu uji berbara akan apa? Menyala. Yes, betul. Menyala. Mesti ada what you do. Letakkan. Tapi letakkan tu mesti ada dia punya container dia. Sebab dia kan ikut A, B, C. Action, bahan kita apa? Container kita apa? Action kita adalah letakkan. Letakkan. Alirkan. Itu adalah A, B. A, B, C. A ni action. B ni bahan. Apa bahan kita lah? Yang ni kayu uji menyala. Okay, C tu adalah container. That's why kena ada container. Okay, boleh. Alright, itu saja.